أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhwan Yunizat Muhammad Shah. Saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan hasil kertas kerja kami yang bertajuk Ekonomi Berkebajikan Menjamin Kestabilan Sosial. Okey, baiklah. Kita pergi kepada pengenalan pada bab ni. Okey, aktiviti ekonomi dia mempengaruhi kesejahteraan dan kestabilan sosial masyarakat sebuah negara. Jadi kalau kita sebut aktiviti ekonomi yang melibatkan kestabilan sosial masyarakat, kita just pendekkan kepada sosioekonomi lah. So apa itu sosioekonomi kan? Kalau kita rujuk kepada Dewan Bahasa Pustaka Sosioekonomi ialah satu kajian yang berkaitan melibatkan unsur atau faktor kemasyarakatan dan ekonomi. So dia relate kepada interaksi of social dan ekonomi. So itu maksud social ekonomi. Dan kalau kita tengok sejarah, banyak pelbagai usaha dilakukan untuk mencapai kestabilan sosial melalui pendekatan ekonomi. So di effort nak mencapai social stability sebenarnya memang dah berlaku daripada dulu lagi, dan kita dapat lihat melalui wujudnya ideologi ism ni, misalnya kapitalism. Contohnya yang ideologi kapitalism ni, Adam Smith yang membawakan ideologi ni. Dia kata kalau kita memaksimalkan self-interest tu, ianya akan membawa kepada public welfare, kan, sekaligus mencapai kestabilan sosial. Tapi somehow bentuk gagal. Tengoklah kan apa jadi dengan dunia sekarang kan, yang sebahagian besar mengamalkan ekonomi kapitalis. Gagal kan. Terus juga ideologi komunisme dan sebagainya lah. Okay, selepas Perang Dunia Kedua, sebahagian besar negara dunia mengamalkan ekonomi kapitalisme. Dan saya cakap ekonomi kapitalisme yang dipropagandakan, saya nak pakai word propaganda lah, yang dibawakan oleh Adam Smith tu gagal dan menyebabkan jurang ekonomi yang teruk dan berlakunya eksploitasi pekerja dan sebagainya lah. Jadi sekarang ni kita ada masalah jurang ekonomi, kemiskinan yang teruk kan. So macam mana kita nak rapatkan? So kita kena buat ekonomi elemen kebajikan perlu diterapkan lah dalam ekonomi. Maka ekonomi berkonsepkan kebajikan harus diterapkan, maka wujudlah satu konsep iaitu ekonomi berkebajikan. So kita pergi kepada sorotan literature ataupun literature review yang kami jumpalah berkaitan dengan topik kertas kerja kami. So saya membawakan dua artikel. Yang pertama ialah artikel yang bertajuk Economy of Goodness, the Benevolence and the Morality of Economic Lifestyle oleh Ray Sheng, yang dipublish dalam Journal Studies in Chinese Religion pada tahun 2019. Ini ialah literature yang saya dapat. Literature kedua, iaitu nama artikelnya adalah Ekonomi Islam, Solusi Terhadap Masalah Sosioekonomi, oleh Dewi Maharani pada 2018 dari Jurnal Intiqad, Jurnal Agama dan Pendidikan Islam. Okay, mari kita tengok sorotan literature review artikel yang pertama tadi, iaitu artikel Economy of Goodness, the Benevolence of Morality and Economic Lifestyle. So dia menyatakan bahawa social enterprise ataupun peluang sosial merupakan permulaan aktiviti ekonomi berkebajikan. So social enterprise ni selalunya dia merupakan satu bentuk company, perusahaan. Dia punya main mission dia bukan nak mencari keuntungan peribadi ataupun keuntungan organisasi tersebut. Dia memang main mission dia sebab nak membantu orang. So lepas tu penulis artikel ni mendefinisikan ekonomi berkebajikan merupakan aktiviti ekonomi yang bersifat dermawan, mempunyai moral altruistik. Altruistik ni maksudnya mengutamakan kebajikan orang lain lah daripada kebajikan sendiri. Sifat dermawan di sini menekankan tidak mempunyai kepentingan peribadi, manakala moral altruistik mengindikasikan suatu bentuk ekonomi yang bukan memaksimalkan keuntungan peribadi atau organisasi. So ini merupakan pendapat penulis artikel ni. Dan ini actually definition ni dia sama erti dengan
perusahaan social enterprise. So that's why dia kata social enterprise merupakan satu bentuk permulaan bagi the good the ekonomi berkebajikan. So antara perkara yang ditekankan yang artikel ni ialah pengamal ekonomi dan ahli perniagaan haruslah mengamalkan moraliti dan unsur kebajikan di dalam aktiviti ekonomi. Dia berpendapat gitu kerana kalau sistem ekonomi tu baik mana pun, walaupun sistem ekonomi tu dia pro kepada orang miskin, bersifat berkebajikan, dia ni boleh jadi gagal kalau dia bersifat korup dan tidak mempunyai morality. So morality pribadi ni sangat penting menurut penulis Economy of Goodness ni. Kalau tengok dalam artikel tu, dia ada memerihalkan contoh bagaimana bank di Mexico mempunyai micro scheme yang seakan-akan yang bersifat berkebajikan, tapi akhirnya dia mengenakan interest sebanyak 79%. Jadi kita boleh tengok kan, kalau walaupun dia punya model dia sama bersifat kebajikan, tapi somehow orang tu menyalahgunakan model kebajikan tu telah menjadi salah lah dia punya makna dia. Okay, baiklah, seterusnya kita pergi kepada artikel kedua, iaitu artikel Ekonomi Islam, Solusi Terhadap Masalah Social Ekonomi oleh Maharani. Jadi dia menyatakan bahawa ekonomi Islam ni sebagai pendekatan yang holistik dalam menjamin kestabilan sosial ekonomi lah. Dia mulakan artikel tu dengan menyatakan ekonomi konvensional yang sedia ada ni dia memperluaskan jurang kekayaan yang menggugat kestabilan sosial dengan dia juga dengan membawa laporan The New Economic Foundation yang jurang antara orang kaya dan miskin dia meningkat tau trend dia daripada 1980 sehingga 2001 dan trend jurang tu dia menunjukkan meningkat kepada tahun selepas-lepasnya. So penulis juga dia membawakan sejarah Islam, sirah dulu bagaimana umat Islam pada zaman kegemilangannya, misalnya Khalifah Umar Abdul Aziz yang memerintah pada waktu yang singkat saja, dia berjaya melonjakkan aktiviti ekonomi dengan bermodalkan ekonomi Islam. Dan dikatakan pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz ni, ekonomi Islam telah aktiviti ekonomi telah tersebar ke negara China ya. Turut menyatakan bagaimana kaedah fiqh al-aslu fil muamalat al-ibahah ni merupakan salah satu faktor kejayaan ekonomi Islam. Dan al-ibahah di sini sebenarnya untuk kata maslahah. Jadi melalui dengan kata maslahah ni sebenarnya ekonomi dapat berkembang dengan lebih rancak lah sebenarnya. So kat sini juga kita boleh nampak bagaimana peranan fiqh di dalam ekonomi Islam. Penulis artikel ni juga membawakan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan menawarkan solusi isu kestabilan sosial. Dia ada senaraikan, dituliskan beberapa prinsip-prinsip dan landasan ekonomi Islam yang saya tidak akan bincangkan di sini. Yang akan bincangkan isu perihal ini ialah kawan saya selepas ini. Dan antara perkara yang dia menawarkan dalam isu kestabilan sosial, yang pertama ialah mengamalkan pendekatan poor growth. Yang kedua ialah menghentikan ekonomi yang berasaskan riba. Yang ketiga, meregulasi pengagilan pendapatan yang memihak golongan yang miskin melalui pemilikan tanah yang ketat dan amalan zakat dan infak. Contohnya kalau yang ketiga ni saya boleh nampak mungkin boleh implementasi cukai yang cukai lah. Contoh kalau lagi banyak orang tu dia dapat income, lagi tinggi cukai dikenakan. Amalan zakat dan infak macam biasa lah kan. Seterusnya, pendekatan poor public service dengan mengutamakan perkhidmatan pendidikan dan kesihatan. Dan sekali ialah menyuntik dana untuk kepentingan awam. Jadi semua ni, 5 ni kalau kita perhatikan, ini merupakan aktiviti ekonomi pro rakyat ataupun pro poor growth lah. Maksudnya kalau satu sektor yang agak lemah tu kan, jadi kita memberi
suntikan, kerajaan memberi suntikan. Ini ialah apa yang penulis cadangkan untuk mencapai kestabilan sosial. Jadi kesimpulan yang saya dapat melalui literature review ni ialah amalan ekonomi Islam ni dia bersifat holistik ataupun lebih syumul dalam menjamin kestabilan sosio-ekonomi. Yang kedua ialah ekonomi konvensional mengamalkan riba tapi dengan interest yang sikit. Dan konsep kebajikan konvensional masih menerima riba dengan kadar yang sedikit. Manakala ekonomi Islam ditolak secara total. Saya cakap ekonomi berkebajikan dari pengamalan Islam tu sebenarnya lebih holistik lah. Dan kewujudan ism ataupun ideologi ini sebenarnya merupakan tindak balas dari ketidakadilan sosial tanpa paduan wahyu, dan ini semua telah gagal yang kalau kita perhatikan lah. Dan sebagai khulasah, Islam sebagai wahyu bukan untuk mentadbir untuk memberikan kita kejayaan kehidupan di akhirat. Daripada sini kita nampak Al-Quran dan Sunnah tu merupakan penunjuk bagaimana kita nak mentadbir muamalat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Adib Safwan bin Nur Yazid dan bahagian seterusnya akan saya kupaskan berkenaan dengan ekonomi menurut sudut pandang Islam. Seperti yang kita tahu, Islam memandu kehidupan manusia sama ada di dunia maupun di akhirat. Jadi, ekonomi adalah salah satu bahagian penting dalam agama ini, memandangkan ia termasuk dalam rutin harian kehidupan manusia. Mari kita lihat pada definisi ekonomi Islam. Menurut Manan MA, ekonomi Islam adalah suatu pemikiran yang mengkaji permasalahan ekonomi masyarakat menerusi kerangka perspektif Islam. Capra MU pula kata, ekonomi Islam adalah satu set cabang ilmu yang memandu manusia dalam mengagihkan hasil melalui peruntukan sumber selaras dengan ajaran Islam. Berdasarkan susunan definisi tersebut, ekonomi Islam bukanlah hanya difahami sebagai kegiatan ekonomi secara praktikal sahaja. Walhal ekonomi Islam itu adalah satu prinsip yang memandu orang Islam menjalankan aktiviti ekonomi berpandukan syariat dan membantu menyelesaikan masalah masyarakat. Kita pergi kepada definisi ekonomi berkebajikan. Yang ini saya ambil daripada pendapat Surtaman Kastin. Dia cakap ekonomi berkebajikan ini ialah keseimbangan peruntukan kemudahan yang tidak menjadikan seseorang itu lebih baik tanpa menjejaskan kebajikan seseorang. Ekonomi yang memfokuskan kebajikan sosial secara maksimum. Jadi inilah definisi ekonomi berkebajikan menurut Surtaman Kastin. Seterusnya mari kita lihat kepada prinsip ekonomi Islam yang terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu nilai, ciri dan akhlak. Prinsip ekonomi Islam didasari dengan 5 nilai asas universal, iaitu tauhid, adil, nubuwah, khilafah dan ma'ad. Yang pertama, tauhid. Tauhid merupakan asas utama dalam ajaran Islam. Setiap muslim wajib beriman bahawa Allah adalah Maha Pencipta, pemilik mutlak ke atas sekalian alam. Oleh itu, setiap perbuatan manusia dengan alam ini menghubungkan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, adil. Islam melarang sebarang kegiatan ekonomi yang hanya menguntungkan peribadi sehinggakan menzalimi pihak lain. Tanpa keadilan, sistem sosial dan ekonomi manusia akan menjadi tidak stabil dan manusia tidak akan hidup dalam keadaan harmoni jika mereka saling menzalimi antara satu sama lain. Yang ketiga, nubuwah. Allah SWT mengutuskan para nabi dan rasul kepada manusia supaya dijadikan ikutan, dijadikan teladan. Mereka diutuskan untuk mengajar manusia tentang tauhid serta cara untuk berinteraksi antara satu sama lain dengan menepati kehendak Allah SWT. Yang keempat, khilafah. Pada dasarnya, setiap insan adalah pemimpin ke atas dirinya sendiri. Tapi dalam aspek ekonomi, kerajaan memainkan peranan dalam menguruskan kegiatan ekonomi negara dan perlu selari dengan tuntutan syarak serta berlaku adil dalam menguruskan hal-hal masyarakat. Yang kelima, ma'ad. Dalam Islam, kehidupan manusia tidak hanya terbatas di dunia sahaja. Setiap nyawa akan merasai kematian dan akan dihakimi atas amalan yang mereka lakukan. Prinsip ini menjadi dorongan dan motivasi kepada manusia supaya mereka berbuat baik, membuat kebaikan sebagai ma'ad untuk dibawa ke akhirat nanti. Seterusnya kita lihat kepada ciri sistem ekonomi Islam. Terdapat 3 ciri, iaitu yang pertama, multiple ownership.
Ciri ini adalah berdasarkan prinsip tauhid yang menekankan nilai kepercayaan kepada Tuhan sebagai pemilik mutlak ke atas sekalian alam. Tetapi atas kehendak Allah, manusia masih lagi boleh memiliki isi dunia ini tetapi hanya sementara. Hakikatnya segala apa pemberian Tuhan adalah amanah dan tanggungjawab. Yang kedua, freedom to act. Manusia masih lagi diberikan kebebasan dalam menguruskan hal-hal dunia. Namun, kebebasan tersebut perlulah selari dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, setiap Muslim wajib menjadikan sunnah sebagai contoh ikutan dalam mereka menjalani urusan dunia. Yang ketiga, social justice. Dalam Islam, khalifah atau ulil amri berperanan sebagai penjaga kebajikan masyarakat. Keadilan sistem ekonomi memberi impak kepada sistem sosial dan dalam masa yang sama mencerminkan sistem ekonomi Islam itu sendiri. Seterusnya, bahagian terakhir dalam segmen ini adalah matlamat ekonomi Islam. Matlamat utama ekonomi Islam adalah memperuntukkan hasil ekonomi secara adil dan saksama, menguntungkan kedua-dua pihak dan tidak menzalimi orang lain. Matlamat ekonomi Islam boleh diperincikan kepada 4 perkara, iaitu yang pertama, kemampanan ekonomi berlandaskan syariat Islam. Ekonomi Islam bukan sahaja menekankan kepada kekayaan semata-mata, tetapi aktiviti ekonomi itu perlulah dijalankan dengan cara patuh syariah. Yang kedua, membentuk masyarakat yang stabil dari segi sosial. Ekonomi yang bagus memberi impak positif kepada sistem sosial kerana ia dapat memenuhi keperluan rakyat untuk dimanfaatkan, lebih-lebih apabila hasil ekonomi itu diperuntukkan dengan betul. Yang ketiga, mengagihkan hasil ekonomi secara adil dan saksama. Pemerintah berfungsi sebagai ketua negara dalam mengagihkan hasil ekonomi negara kepada rakyat secara sama rata. Jadi, ketua negara perlulah amanah dan adil dalam mengagihkan hasil kekayaan negara supaya setiap lapisan masyarakat dapat merasai kelebihan perkembangan ekonomi tersebut. Yang keempat, memupuk manusia kembali kepada Tuhan. Dalam setiap urus niaga, kita tahu kita mesti kembali kepada hukum syarak melalui kaedah yang betul berpandukan Quran dan Sunnah supaya kita ni menjadi hamba yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian seterusnya akan saya kupaskan tentang kepentingan ekonomi berkebajikan dalam membentuk kestabilan sosial. Ekonomi Islam memang menjunjung konsep keadilan dan kesaksamaan. Tapi kemampanan ekonomi bukanlah diukur pada keuntungan pelaburan, pasaran saham atau pertumbuhan KDNK semata-mata. Tetapi kebajikan rakyat adalah indikator sebenar kemajuan sesuatu negara itu. Sebagai contoh, kita lihat kepada negara-negara Nordik, negara Austria dan negara Belanda yang berbelanja minima sebanyak 20% pada pemindahan keperluan sosial. Negara-negara ini juga mempunyai kadar penurunan kemiskinan, ketidaksamarataan, malah purata jangka hayat yang lebih tinggi berbanding dengan Amerika Syarikat. Negara kaya tapi mereka kurang berbelanja untuk jaringan keselamatan sosial dan pembangunan modal insan. Menurut satu kajian, jika lebih kaya sesebuah negara itu, maka lebih tinggi bahagian pindahan kebajikan dalam pendapatan rakyatnya. Contohnya seperti di Eropah dan Australia. Mereka menggunakan model sistem percukaian yang tertumpu ke arah pro-pertumbuhan berbanding negara-negara yang kurang berkebajikan. Mereka juga memiliki sistem kesihatan antara yang terbaik, bantuan penjagaan kanak-kanak dan pembangunan wanita yang terbaik. Jadi, apa yang kita boleh buat di Malaysia? Program-program kebajikan yang berskala besar dalam bidang pendidikan dan bidang kesihatan akan dapat membantu melonjakkan kualiti serta taraf hidup dan kuasa pembelian golongan M40 dan B40. Kalau kita tengok kepada catatan angka, mungkin golongan ini tak dapat lari daripada kelompok sedia ada, tetapi mereka masih lagi berkebolehan untuk membantu meningkatkan taraf ekonomi negara melalui kuasa pembelian mereka. Dan program-program kebajikan bersasar sangat membantu golongan B40 untuk keluarkan mereka daripada kepompong kemiskinan. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Muhammad Syafiq bin Nur Azhar dan saya akan meneruskan presentation kumpulan kami ini. Jadi topik yang akan dibincangkan oleh saya pada ketika ini ialah tentang peranan ekonomi berkebajikan kepada kestabilan sosial. Saya rasa anda semua sudah semestinya memahami apakah itu ekonomi berkebajikan daripada presenter-presenter saya sebelum ini. Jadi tidak perlulah saya mengulanginya. Dewasa ini, kesejahteraan ekonomi sering menjadi kayu ukur dalam pembangunan sesebuah negara sehingga ianya mampu mempengaruhi pentadbiran sesebuah negara itu. Walaupun ianya bukanlah satu bentuk ukuran kestabilan sosial dan kesejahteraan yang sebenar, namun ianya tetap menjadi salah satu tumpuan kepada setiap pemimpin dalam membangunkan sebuah negara yang bukan sahaja maju tetapi juga menjaga kebajikan rakyat-rakyat di bawah naungannya. Sebagai seorang pemimpin Muslim, segala perbuatan, matlamat dan pencapaian daripada kegiatan ekonomi hanyalah sebagai satu alat untuk mencapai keredaan Allah semata-mata.
Menurut Briggs dalam bukunya The Welfare State in Historical Perspective yang diterbitkan pada tahun 1961 telah menyatakan bahawa terdapat 3 aspek yang perlu diterapkan dalam setiap negara dalam mencapai kesejahteraan ekonomi berkebajikan dalam masyarakat, iaitu yang pertama ialah memastikan setiap keluarga dan individu memperoleh pendapatan atau gaji minimum yang sesuai dengan tahap kelayakan mereka. Kedua, memberikan layanan sosial yang baik kepada setiap keluarga dan individu yang menghadapi situasi luar jangkaan sosial seperti sakit, usia tua, pengangguran dan seumpamanya yang membawa krisis kepada kehidupan mereka. Dan ketiga pula ialah memastikan semua rakyat mendapat hak-hak yang sepatutnya tanpa mengira perbezaan taraf hidup dan juga kelas masyarakat. Apabila aspek-aspek ini mencapai kestabilan yang memberasakan, maka wujudlah sebuah negara yang mempunyai ekonomi berkebajikan yang sejahtera di samping kestabilan sosial. Pandangan Briggs ini juga tidak jauh daripada pandangan daripada Dr. Abbas Mirakor, seorang tokoh ekonomi Islam yang sangat disegani yang berasal daripada Iran. Beliau menyatakan bahawa terdapat beberapa peranan penting yang dimainkan oleh ekonomi berkebajikan ini dalam mencapai kesejahteraan dan kestabilan sosial dalam sebuah negara itu. Iaitu yang pertama ialah memastikan setiap masyarakat mempunyai hak yang sama kepada sumber asli dan cara perolehan pendapatan kehidupan. Kedua pula ialah memastikan setiap individu dalam masyarakat mempunyai peluang dan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, kemahiran dan penggunaan teknologi yang disediakan. Seterusnya, ianya mampu memastikan harga barangan di pasaran sentiasa terkawal dan dipantau dengan cara yang betul bagi memastikan kestabilan sosial dalam kalangan masyarakat terjamin, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baginda sering melakukan pemeriksaan ke atas barangan di pasaran supaya tidak mempunyai unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah dan supaya keadilan ditegakkan dalam segala urusan jual beli sesama masyarakat. Keempat pula ialah dengan adanya ekonomi berkebajikan ini, ianya mampu merapatkan jurang antara orang kaya dan juga orang miskin, di mana setiap individu dalam masyarakat itu menolong antara satu sama lain tanpa mengira harta, bangsa, warna kulit dan sebagainya dari segi kewangan, tenaga kerja dan lain-lain lagi. Akhir sekali, dengan berpandukan ekonomi berkebajikan ini, ianya juga berpandangan dalam menghapuskan ketidaksamaan dalam bermuamalah dan amalan buruk seperti penipuan dalam jual beli, amalan riba dalam perniagaan, unsur-unsur gharar, memonopoli hasil dan juga amalan oligopoli daripada terus mencengkam kehidupan masyarakat kita. Itu saja untuk bahagian ini. Jadi kita akan meneruskan presentation ini ke next topic. Kembali lagi bersama saya pada tajuk perbincangan seterusnya, iaitu berkenaan dengan modal ekonomi ataupun dasar ekonomi yang diguna pakai di Malaysia. Dalam meniti arus kemodernan ini, tidak dapat dinafikan lagi bahawa sumbangan dan kepentingan pasaran modal ke arah pembangunan ekonomi sesebuah negara itu memainkan peranan yang sangat penting dalam perjalanan ekonomi pada zaman sekarang. Tambahan pula, ia merupakan nadi kepada pembangunan ekonomi yang pesat bagi sesebuah negara itu. Selain itu, masalah kemiskinan yang melanda di seluruh dunia merupakan salah satu masalah utama yang membelenggu kebanyakan negara-negara maju maupun negara-negara yang sedang membangun di sekitar dunia. Sehubungan dengan itu, Malaysia, yakni negara yang kita cintai ini juga tidak lari daripada masalah ini, dan pihak kerajaan telah berusaha sebaiknya dengan menjadikan masalah ini salah satu agenda yang utama, lebih-lebih lagi selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Pelbagai dasar dan program telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan untuk membantu masyarakat di Malaysia, terutamanya golongan B40 menjalani kehidupan yang lebih selesa dan lebih baik. Secara umumnya, rancangan jangka panjang pertama telah dilancarkan serentak bersama dengan dasar ekonomi baru pada tahun 1971. Rancangan ini telah dilaksanakan selama 20 tahun dan merangkumi sebanyak 4 rancangan pembangunan 5 tahun yang bermula daripada rancangan Malaysia kedua dari tahun 1971 ke 1976 sehinggalah rancangan Malaysia kelima, iaitu dari 1986 ke 1990. Dalam tempoh tersebut, perpaduan negara merupakan matlamat utama dalam pembentukan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Kemudian, kita beralih pula kepada matlamat utama dasar ekonomi baru di Malaysia pada ketika itu, yakni dengan mengetengahkan 2 strategi utama, iaitu mengurangkan dan membasmi kemiskinan yang melanda di kalangan rakyat tanpa mengira bangsa, kaum dan juga agama, serta menyusun semula struktur masyarakat di Malaysia dengan harapan dapat menghapuskan idea pengenalan kaum berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dan tempat tinggal mereka. Jadi berpastikan daripada perkara tersebut, ianya secara tidak langsung telah menyemarakkan sektor keusahawanan di negara kita, di samping berkembang menjadi suatu bidang kerjaya yang utama dalam pembangunan ekonomi dan juga masyarakat sehinggalah ke hari ini.
Daripada DEB tersebut jugalah ekonomi berkebajikan ini telah mengambil peranan yang sangat penting dalam pembentukan dasar ekonomi di Malaysia. Jadi pada slide seterusnya ini saya akan menunjukkan tentang apakah plan dan dasar pembangunan Malaysia sepanjang tahun sehinggalah ke hari ini dan seterusnya hingga future. Apakah yang ingin dicapai dan apakah visi-misi yang ingin dilaksanakan di Malaysia ini. Jadi kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman bin Mat Ahmad. Saya akan meneruskan lagi dengan isu yang berkaitan ekonomi berkebajikan mempengaruhi kestabilan sosial. Okey. Dunia sekarang menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan dalam berhadapan ke pesatan ekonomi. Dalam pasca era globalisasi ini, majoriti negara dalam dunia ini menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan dalam berhadapan ke pesatan ekonomi yang mempengaruhi kestabilan sosial. Kepesatan ekonomi cuba mengubah dunia secara praktikal dan radikal. Ketidaktentuan sosioekonomi dan politik dalaman juga menjadi tunjang utama dalam pembawaan kemajuan dan ekonomi sesebuah negara. Kestabilan sosial adalah perkara utama yang perlu dicapai dalam ekonomi sesebuah negara. Okey. Di sini berapa cabaran dan isu berkaitan ekonomi berkebajikan mempengaruhi kestabilan sosial yang perlu diatasi untuk mencapai matlamat sosial dalam sesebuah negara. Okey, isu yang pertama adalah pelaksanaan sistem ekonomi konvensional dalam sesebuah ekonomi negara. Okey, yang pertama menerangkan bahawa sistem ekonomi Islam perlu dihidupkan. Ekonomi negara perlu menitik beratkan sistem ekonomi berkebajikan yang mana sistem ekonomi ini mengamalkan sistem ekonomi Islam. Perlu dihidupkan konsep ekonomi kebajikan di dalam setiap perniagaan yang mana tidak hanya menumpukan kepada aspek menjana keuntungan semata-mata. Prinsip syariah ekonomi Islam sudah melengkapi dalam segala aspek ekonomi negara serta membawa kestabilan sosial sesebuah negara. Okey, yang kedua, ketidakseimbangan defisit ekonomi akan terjadi. Jika ekonomi konvensional kekal diteruskan dalam ekonomi negara, bukan itu saja, penanggungan hutang yang melampau dan inflasi kepada ekonomi negara akan melanda dan akan merosakkan kestabilan negara. Okay, yang ketiga, sistem perbankan. Sistem perbankan adalah tunjang utama kestabilan ekonomi sesebuah negara. Pelaksanaan prinsip syariah dalam sistem ekonomi berkebajikan akan memberi impak kepada sistem perbankan negara yang mana jauh lebih baik berbanding negara perbankan konvensional. Okey. Isu yang kedua, pembangunan masyarakat terhadap pengetahuan ekonomi demi kestabilan sosial. Persaingan dalam mengejar ilmu pengetahuan. Persaingan akan berlaku pada setiap individu. Maka elemen ilmu pengetahuan yang berasaskan ekonomi akan lebih ke hadapan berbanding individu yang tidak mempunyai pengetahuan ini. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang luas dan terus menambahkan lagi pengetahuannya akan mengadaptasi kepada pelbagai perubahan ekonomi semasa ke semasa. Okey, yang kedua, pertukaran dalam penggunaan pengetahuan ilmu. Okey, perkara ini akan memacu kepada pertumbuhan baru dalam pengetahuan ekonomi yang membangkitkan pelbagai kemajuan ekonomi kepada sesebuah negara serta memberi pengenalan baharu dan akan menimbulkan persaingan antara negara-negara yang lain. Okay. Saya ambil daripada kata-kata dari Muhammad Rizwan Nordin yang mengatakan bahawa penambahbaikan kepada pengajian tinggi di Malaysia menjadi salah satu langkah yang terbaik dalam meningkatkan ekonomi yang berasaskan ilmu pengetahuan. Okey, kita teruskan kepada isu yang ketiga. Cabaran politik dalam sesebuah ekonomi dalam menjamin kestabilan sosial. Yang pertama, kematangan dan kestabilan sesebuah politik negara adalah perkara penting bagi kemajuan sesebuah ekonomi negara. Bukan setakat kemajuan terhadap ekonomi negara, malah memberi peranan yang besar dalam kebajikan ekonomi seperti yang berlaku pada baru-baru ini. Negara kita dan seluruh dunia telah dilanda wabak penyakit berjangkit iaitu wabak COVID-19 yang mempengaruhi seluruh ekonomi negara kita serta dunia. Politik membawa impak yang besar jika tidak bertindak bijak dalam menangani masalah ekonomi semasa wabak seperti itu terjadi. Okey, yang kedua, peranan politik adalah faktor yang penting dalam pemeliharaan ekonomi, perniagaan dan pelaburan di sebuah negara. Kestabilan sosial juga akan terkesan jika sistem politik negara tidak diuruskan dengan baik dan bijak. Assalamualaikum. Hai, selamat kembali untuk perbincangan saya yang seterusnya, yakni berkaitan dengan
impak ekonomi berkebajikan dalam mempengaruhi kestabilan sosial di Malaysia. Jadi, impak pertama yang saya telah ketengahkan di sini ialah segala pencapaian kebajikan yang menjejaskan kebajikan orang lain tidak dianggap sebagai satu kebajikan. Dalam meniti kehidupan pada macam pada ini, kebajikan masyarakat kebanyakannya amat bergantung pada kebajikan setiap anggota dalam sesuatu masyarakat itu. Walau bagaimanapun, peningkatan kebajikan seorang individu itu tidak semestinya memberi kesan yang sama ataupun selari dengan kebajikan yang dilakukan oleh individu yang lain, kerana segala pencapaian kebajikan yang mampu menjejaskan kebajikan orang lain tidak dipanggil sebagai satu bentuk kebajikan. Kebajikan yang sebenarnya adalah kebajikan seluruh anggota masyarakat, yakni satu kegiatan yang tidak menjejaskan dan tidak memberi sebarang kesan buruk kepada kebajikan orang lain. Di samping itu juga, di dalam Al-Quran juga telah melarang dengan tegas pengambilan harta milik orang lain kepada setiap kaum muslimin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-188 maksudnya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat makan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Sementara itu, seperti yang kita sedia maklum, kebajikan menurut Islam bukanlah hanya untuk memastikan kebajikan orang lain tidak terkesan, malah ianya juga menganjurkan untuk kita sama-sama meningkatkan kebajikan bagi seluruh anggota masyarakat. Kegiatan seseorang Muslim itu tidak hanya terhad kepada peningkatan kebajikan ekonomi semata-mata, tapi juga kebajikan kerohanian turut memainkan peranan yang sangat penting dalam memberi impak pada ekonomi berkebajikan ini. Impak yang seterusnya pula ialah ianya mampu mengubah corak hidup satu masyarakat itu ke arah yang lebih baik. Contoh yang ingin saya ambil di sini ialah kita boleh lihat daripada sistem yang diamalkan di Kelantan. Menurut Bahia Jailami, tema negeri berkebajikan yang sering digunakan dalam sistem pentadbiran Kelantan ini merupakan salah satu uslub dakwah dalam politik melalui aspek kebajikan dan juga keadilan. Daripada tema berkenaan, setiap kegiatan kebajikan pembangunan dan ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam tidak akan dilaksana, dan sebaliknya pula, jika suatu pembangunan itu berteraskan Islam dan menjaga kebajikan rakyat dan masyarakat sekeliling, ianya akan diteruskan dan juga diberi galakan supaya lebih maju. Perkara-perkara ini termasuklah pembinaan infrastruktur, perumahan, aktiviti jual beli, pelancongan, pembukaan peluang pekerjaan, pelaburan dan sebagainya. Tujuan Kerajaan Kelantan memilih pendekatan sedemikian adalah untuk menyelamatkan masyarakat, terutama sekali umat Islam, daripada melakukan sebarang kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum semua. Okay, kita teruskan lagi dengan cadangan agar penambahbaikan untuk merealisasikan ekonomi berkebajikan di Malaysia. Okey, cadangan yang pertama kita perlu lihat adalah yang pertama, pengurusan zakat di negara harus diambil berat. Okey, institusi pengurusan zakat di negara harus diambil berat serta penambahbaikan haruslah dilakukan dalam sistem pengagihan zakat di seluruh negara. Kerana sesebuah ekonomi akan dipengaruhi oleh sesebuah masyarakat. Jika ramai masyarakat yang miskin, maka ekonomi negara akan jatuh. Perkara ini harus diketengahkan dan demi untuk membendung kemiskinan di seluruh pelosok tempat di negara kita. Okey, yang kedua, institusi kewangan haruslah telus dan tulus. Institusi kewangan haruslah menguruskan harta seperti harta zakat yang difadukan oleh Allah SWT dengan tulus dan telus. Korupsi dan penyelewengan dalam pengurusan harta seperti ini harus dijauhkan, kerana harta zakat ini adalah amanah kepada negara untuk membawa negara kepada keridaan Allah SWT serta memberi kemajuan berkebajikan dalam kestabilan sosial ekonomi kepada negara kita. Yang ketiga, penambahbaikan terhadap sektor perkhidmatan. Pembangunan ekonomi berkebajikan dapat dilaksanakan dengan penambahbaikan terhadap sektor perkhidmatan. Pertumbuhan ekonomi sangat luas dan ia berpandukan kepada subsektor yang meningkatkan daya persaingan dan mempercepatkan transformasi pekerjaan kepada yang lebih baik. Okay, yang terakhir, pemikiran yang tidak berlawanan dengan konsep Islam. Islam telah memberi garis panduan dan prinsip syariah yang seimbang yang mana tidak menghalang institusi selagi pemikiran tidak berlawanan dengan konsep Islam. Demikianlah ekonomi Malaysia dapat mencapai ekonomi yang stabil serta ekosistem modal insan yang optimum, taraf kehidupan rakyat serba sedikit meningkat serta kehidupan sebenar mencapai kebajikan akhlak, ekonomi, sosial masyarakat bertambah di negara Malaysia kita pada hari ini. Itu saja dari saya. Kita teruskan dengan pembentang seterusnya.